والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dikasihi Datuk Seri Timbalang Perdana Menteri Malaysia YB Fadilah Yusof hafizahullah subhanahu wa ta'ala, pengerusi surau, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama mendirikan solat subuh secara berjamaah. Seterusnya kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Kita mengharapkan majlis ilmu yang kita adakan pada pagi yang mulia ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, antara kelebihan bagi orang yang datang berjemaah ke masjid dan surau sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi tanda tidak ada sifat nifaq pada mereka. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr, walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa." Sekiranya solat yang paling berat kepada golongan munafiqun adalah solat isya' dan solat subuh. Sekiranya mereka itu mengetahui pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di dalam solat subuh secara berjamaah dan solat isya' secara berjamaah, nescaya mereka itu akan datang untuk menunaikan kedua solat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mana Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk datang menghadiri solat subuh secara berjamaah, maka menjadi kewajipan kepada kita bersyukur kepada Allah, kerana ini adalah suatu nikmat yang cukup besar yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak kurniakan kepada semua hambanya. Mesti kita kena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebahagian daripada ulama meletakkan di antara tanda-tanda seseorang itu orang yang beriman, orang yang tidak ada sifat nifaq padanya adalah dia diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk datang solat subuh secara berjamaah, begitu juga untuk datang solat isya' secara berjamaah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi adh-dhulami ila al-masajid bin nuri tammi yaumal qiyamah." Berilah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan untuk menuju ke masjid, dia akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, orang yang datang di dalam kegelapan, iaitu dalam sembahyang isya' dan subuh, menuju ke masjid tujuan untuk mendirikan solat berjamaah, berilah berita gembira kepada golongan ini, mereka akan mendapat cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Maka apabila kita diberi kekuatan dan diberi taufik untuk melakukan perkara ini, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas nikmat ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tajuk yang kita akan membincangkan pada pagi yang mulia ini adalah
berkait dengan kepentingan bermazhab. Pentingnya kita bermazhab. Mazhab yang diamalkan di tempat kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Maka pentingnya kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnat Nabiyyih." Aku tinggal kepada kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertamanya adalah Al-Quran, kalam Allah yang maha mulia. Yang keduanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang Islam yang ingin menyelamatkan dirinya daripada kesesatan, maka mesti dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukanlah semua orang mampu memahami Al-Quran, mampu memahami hadis. Bukan semua orang yang mampu untuk memahami Al-Quran dan mampu memahami hadis. Kerana di sana ada kaedah-kaedah yang perlu diambil kira ataupun kaedah-kaedah yang perlu digunakan di dalam memahami Al-Quran dan di dalam memahami hadis. Dan perkara ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Kata Imam Ad-Darimi daripada Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhul ilma qabla an yadhhab." Ambillah ilmu sebelum ilmu itu hilang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil ilmu sebelum ilmu itu hilang. Para sahabat bertanya, qalu wa kaifa yadhhabul ilm ya Nabi Allah wa fina kitabullah. Bagaimana mungkin ilmu itu hilang wahai Rasulullah, sedangkan bersama kami adalah ada Al-Quranul Karim. Bersama kami ada Al-Quranul Karim. Maka kata Abi Umamah qal faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah dengan ucapan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sakilatkum ummahatukum." Semoga ibu kamu kehilangan kamu. Perkataan semoga ibu kamu kehilangan kamu adalah perkataan yang digunakan oleh orang Arab pada ketika itu. Jadi semoga ibu kamu kehilangan kamu. Tapi bukanlah dengan maksud makna yang asal, bukan berdoa kematian, tapi itu adalah di antara percakapan yang digunakan oleh orang Arab pada ketika itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalam takunit Taurat wal Injil fi Bani Israel?" Bukankah kitab Taurat dan kitab Injil berada bersama dengan Bani Israel? Tapi falam yughniya anhum syai'a, tetapi keduanya tidak memberi faedah kepada mereka itu. Tetap mereka itu berselisih, tetap mereka itu tidak dapat berpegang kepada petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dhahabal ilmi an yadhhaba hamalatuh, inna dhahabal ilmi an yadhhaba hamalatuh." Sesungguhnya hilangnya ilmu itu apabila hilangnya ulama-ulama yang mengambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hilangnya ilmu itu apabila perginya orang yang mengambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pentingnya kaedah-kaedah yang ada, yang digunakan kaedah ini untuk difahami Al-Quran dan hadis. Sehingga kan dalam kitab usul fiqh, ulama menceritakan ta'rif usul fiqh adalah ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan, mengetahui dalil fiqh secara umum. Di sana ada dalil fiqh Qurannya, hadisnya, mesti kita tahu perkara itu dalil fiqh. Yang keduanya adalah wa kaifiyatul istifadati minha, bagaimana cara untuk memahami dalil fiqh.
semata-mata Quran, semata-mata hadis belum lagi mencukupi. Bahkan di sana ada kaedah-kaedah yang perlu untuk memahami Quran dan hadis. Lepas tu wahalul mustafid, dan sifat orang yang mampu untuk memahami dalil itu dibincang dalam usul fiqh, supaya tidak ada orang yang mudah-mudah mengaku bahawa dia mampu untuk mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Di sana ada garisan yang telah dibuat oleh ulama-ulama sebelum daripada ini, yang mana bagi orang yang mampu sampai kepada tahap ini, mereka itu sahaja yang mampu untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang dikenali sebagai Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal diutuskan oleh Rasulullah ke negara Yaman untuk menjadi qadi, untuk menjadi hakim, untuk menjelaskan hukum kepada penduduk Yaman pada ketika itu. Pada ketika itu penduduk Yaman beragama dengan agama Samawi, iaitu beragama dengan agama Kristian. Nabi SAW ketika mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah SAW meninggalkan beberapa pesanan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Antaranya adalah kata Nabi SAW kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kaifa taqdi idza 'arada laka qada, bagaimana sepatutnya engkau ataupun bagaimana engkau ingin meletakkan hukum ataupun ingin menyatakan hukum sekiranya datang kepadamu perkara tersebut. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, aqdi bi kitabillah, aku akan berhukum dengan Al-Quranul Karim. Kata Rasulullah, fa in lam tajid fi kitabillah, bagaimana kalau sekiranya perkara itu kamu tidak dapati di dalam Al-Quran? Kata Mu'adz bin Jabal, qal fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku akan cari dalilnya daripada hadis Rasulullah. Qal fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah, kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, bagaimana pula andai kata kamu tidak mendapati hukum tersebut disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis? Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, qal ajtahidu ra'yi wala alu, aku akan berijtihad, aku akan cuba mencari permasalahan yang berlaku dengan permasalahan yang seumpamanya yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, dan aku akan memberi hukum yang sama. Maksudnya aku akan berijtihad, aku akan melakukan qiyas, dan wala alu, aku tidak akan cuai dalam perkara tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka. Jadi apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu adalah perkara yang cukup disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara asasnya dalil syara' adalah Quran. Yang keduanya adalah hadis, tapi belum lagi memadai kedua-dua ini. Bahkan perlu kepada kaedah yang mesti digunakan untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Dan kaedah ini hanya diketahui oleh orang-orang yang tertentu sahaja, bukan kesemua orang mengetahui kaedah ini. Kita di sana ada ulama yang dikenali sebagai ulama mujtahid. Ulama mujtahid yang seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Al-Laits bin Sa'ad, seperti Imam Sufyan Al-Thawri, seperti Imam Sufyan Ibn Uyainah, seperti Imam Al-Auza'i. Ramai di kalangan ulama-ulama yang sampai kepada mujtahid. Maksud ulama yang sampai kepada mujtahid adalah ulama yang mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Yang mana ternyata ulama-ulama yang mampu untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis, ada beberapa masalah, ada beberapa hukum mereka berbeza pandangan. Yang mana punca daripada mereka berbeza pandangan ada beberapa punca, ada beberapa sebab. Secara ringkasnya,
Antara sebab yang mereka berbeza pandangan adalah di sana ada Quran dan di sana ada ayat Quran, di sana ada hadis yang boleh difahami kepada beberapa maksud. Boleh difahami kepada beberapa maksud. Maksudnya, ayat ini boleh difahami kepada makna yang pertama dan boleh difahami kepada makna yang kedua. Maka apabila boleh difahami kepada beberapa maksud, maka di sinilah tugas ulama-ulama mujtahid berijtihad. Maksud daripada perkataan ini apakah sebenarnya? Ada sebahagian ulama berpandangan begini maksudnya dengan hujahnya sekian-sekian. Ada sebahagian ulama mengatakan begini maksudnya dengan hujahnya sekian-sekian. Akhirnya berlaku perbezaan di kalangan ulama. Dan perkara ini bukanlah di kalangan ulama sahaja, bahkan perkara ini telah berlaku perbezaan di kalangan sahabat Rasulullah ketika Rasulullah masih lagi hidup. Contoh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh, setelah daripada peperangan Ahzab di zaman Rasulullah, peperangan ini juga dinamakan sebagai peperangan Khandaq, ketika seluruh orang musyrikin bergabung menyerang Madinah. Maka Rasulullah gali parit ataupun gali satu macam longkang yang besar untuk mengelak tentera berkuda dapat masuk ke Madinah. Dipendekkan cerita, Rasulullah mendapat kemenangan dalam peperangan tersebut. Musyrikin semuanya kembali kepada kampung mereka. Dan di antara Yahudi yang masih lagi berada di sekitar Madinah adalah Yahudi Banu Quraidah, yang pada awalnya mereka itu telah berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam peperangan Ahzab tersebut mereka mengkhianati janji. Setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah supaya memerangi Banu Quraidah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat supaya isytihar. Apa kata Rasulullah? Sesiapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, sesiapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Jangan dia salat asar melainkan pada Banu Quraidah. Kata Rasulullah, sesiapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia salat asar melainkan pada Bani Quraidah, perkampungan di sana. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya keluar daripada Madinah berjalan menuju ke perkampungan Banu Quraidah. Tiba-tiba masuk salat asar. Apabila masuk salat asar, maka ada sebahagian daripada sahabat nak salat. Ada sebahagian sahabat tak nak salat. Sebahagian sahabat yang tak nak solat, dia kata macam mana? Rasulullah kata jangan solat asar melainkan pada Banu Quraidah, walaupun keluar daripada waktu, sebab itu adalah perintah Rasulullah. Sahabat yang lain kata tidak, bukan begitu maksud Rasulullah. Maksud Rasulullah adalah supaya para sahabat cepat-cepat pergi ke Banu Quraidah. Tetapi kalaulah masuk asar, tetap kita kena sembahyang di dalam waktu, kerana setiap solat ada waktu. Maka di situ para sahabat berpecah kepada dua kelompok. Ada yang sembahyang di situ dan ada yang sembahyang di Banu Quraidah. Setelah selesai, mereka menceritakan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui kedua-dua pandangan tersebut. Jadi perbezaan pandangan bermulanya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain banyak lagi. Okey, kita buat contoh yang lain. Setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, antara perkara yang berlaku perbezaan pandangan di kalangan para sahabat, di manakah perlunya untuk dikebumikan jenazah Rasulullah.
Ada yang mengatakan dikebumikan di Madinah, ada yang mengatakan dikebumikan di sini. Tengok, berlaku perbezaan pandangan di kalangan sahabat. Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada mereka itu dijamin syurga oleh Rasulullah. Mereka berbeza pandangan. Lepas daripada Rasul wafat, mereka berbeza pandangan lagi, siapakah yang perlu menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbeza pandangan. Jadi ada ayat Al-Quran dan ada hadis yang mana boleh difahami kepada beberapa maksud. Kalau kita belajar di dalam usul fiqh, ia dinamakan sebagai dhanniyud dalalah. Maksudnya makna dia boleh difahami kepada beberapa makna. Apabila maknanya boleh difahami kepada beberapa makna, maka menjadi kewajipan kepada orang-orang alim mengkaji apakah makna yang sebenarnya yang patut kita fahami daripada ayat ini. Ternyata ulama-ulama mujtahid juga berbeza pandangan. Kita buat contoh di perbezaan pandangan ulama mujtahid kepada sesuatu hukum kerana berbeza pandangan dalam memahami ayat. Kita dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang dicerai oleh suami, sekiranya mereka itu masih lagi datang darah haid, maka iddahnya setelah daripada dicerai oleh suami 3 kali quru. Iddahnya 3 kali quru. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala tidak bagi tahu iddahnya 3 kali suci. Allah Ta'ala tidak bagi tahu iddahnya 3 kali haid. Baik, Allah Ta'ala guna perkataan 3 kali quru. Dalam bahasa Arab, qar'un, quru ini adalah kalimah yang unik. Kalimah yang boleh difahami maknanya suci dan boleh difahami dengan makna haid. Kalimah quru dalam bahasa Arab begitu. Dia ada beberapa kalimah di dalam bahasa Arab. Kalimah ini makna dia lebih daripada satu makna, dan makna yang lebih saat itu bertentangan. Perkataan qar'un, perkataan quru dalam bahasa Arab digunakan kepada makna haid dan digunakan kepada makna suci. Jadi Allah Ta'ala menggunakan perkataan quru. Perempuan yang dicerai oleh suami, sekiranya dia datang haid, dia ada haid, maka iddahnya 3 kali quru. 3 kali quru ni maksud 3 kali haid kah atau 3 kali suci? Boleh difahami kedua-dua makna. Kalaulah Allah Ta'ala tidak ingin berlaku khilaf, maka pastinya Allah Ta'ala memilih kalimah-kalimah yang tidak boleh difahami mereka satu makna. Tetapi Allah Ta'ala melalui kehendaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kalimah-kalimah dalam Al-Quranul Karim yang boleh difahami lebih daripada satu makna. Maka ulama fiqh berbincang, quru di sini apa? Makna apa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang besar, beliau berpandangan perkataan quru di sini dengan makna suci. Maka mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, perempuan yang dicerai oleh suami sekiranya dia datang haid, maka iddahnya 3 kali suci. Imam Abu Hanifah kata tidak. Imam Abu Hanifah kata perempuan yang dicerai oleh suami iddahnya adalah 3 kali haid. Maka berlaku khilaf di kalangan Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i dalam menetapkan berapakah tempoh iddah bagi perempuan yang dicerai oleh suami. Kedua-duanya berpandukan kepada ayat Al-Quran. Cuma cara memahami berbeza. Kerana kalimah quru itu boleh difahami kepada makna suci dan boleh difahami kepada makna selain daripada makna suci. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai contoh punca berlakunya perbezaan pandangan di kalangan ulama fiqh. Antara punca lagi adalah kerana ada hadis yang pada zahirnya berlaku pertentangan. Apa maksud berlaku pertentangan? Hadis ini boleh difahami kepada satu maksud, hadis ini benda hukum yang sama, hadis ini difahami kepada satu maksud, hadis ini difahami kepada satu maksud yang lain. Sebenarnya macam mana yang perlu kita ambil? Kita buat contoh. Kita di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aftara al-hajim wal mahjum."
orang yang berpuasa andai kata dia berbekam maka batal puasanya. Okey, begitu ada hadis. Ada hadis kata Rasul, batal puasa orang yang berbekam dan orang yang tolong berbekam. Kita orang yang dikeluarkan darah dan orang yang mengeluarkan darah. Tukang bekam itulah. Ada orang yang berbekam, orang yang kita orang yang kena bekam, orang yang melakukan bekam tu. Kedua-dua kata Rasul batal puasanya. Okey. Tu yang pertama, minta maaf sebab bahasa tak sama. Jadi kita tak tahu bahasa di sini kan. Jadi kita kena sebut begitu je lah. Kita ada orang yang contoh, saya buka kedai bekam. Okey, saya adalah orang yang melakukan proses tersebut. Lepas tu ada orang yang saya keluarkan darah daripada diri dia. Rasul kata kedua-dua batal puasa dalam satu hadis. Tapi dalam masa yang sama, di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Imam Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, ihtajama wa huwa muhrim wahtajama wa huwa shaim. Rasulullah pernah berbekam ketika dia sedang berihram dan Rasul pernah berbekam ketika Rasul sedang berpuasa. Ada hadis Rasul kata batal puasa. Ada hadis Rasul sendiri yang pernah berbekam. Maka sekarang ini ada dua hadis yang bercanggah pada zahirnya. Tengok kepada perbuatan Rasul tidak batal puasa berbekam. Tengok kepada perkataan Rasul batal puasa kerana berbekam. Maka di sini berlaku khilaf di kalangan ulama dalam memahami hadis ini. Ulama mazhab Imam Syafi'i mereka berpandangan bahawasanya hadis yang mengatakan Rasulullah kata batal puasa berbekam itu hadis tu dulu. Manakala hadis Rasul berbekam kemudian. Jadi bermakna hadis dulu dinasahkan hukum. Kita ada hukum yang dinasahkan. Maksudnya memang pada awal-awal dulu tak boleh berbekam kerana ia membatalkan puasa. Lepas daripada tu agama memberi keizinan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Tapi berbeza dengan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan orang yang berbekam adalah batal puasa berpandukan kepada hadis yang pertama. Jadi sebenarnya sama-sama mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi cara memahami hadis itu berbeza. Okey, begitu juga Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang besar. Ulama yang besar. Maka dia ada kaedah-kaedah untuk mengeluarkan hukum daripada hadis. Ulama mazhab Hambali ada kaedah tersendiri mengeluarkan hukum daripada hadis. Ulama mazhab Maliki ada kaedah tersendiri untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Setiap ulama mujtahid masing-masing mempunyai kaedah sendiri untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Akhirnya ada beberapa hukum yang berlaku kesepakatan dan ada beberapa hukum yang berlaku perselisihan. Ulama-ulama mujtahid dulu ramai sebenarnya. Bukan seorang, bukan dua orang, bukan 4 orang. Kita kata sekarang ni kita masyhur 4 mazhab. Tapi sebenarnya bukan 4 mazhab. Kalau kita melihat kepada mazhab ulama mujtahid, lebih daripada 4 mazhab. Berpuluh-puluh mazhab. Tetapi kebanyakan mazhab ulama mujtahid itu tidak ada anak-anak murid mereka yang membukukan pandangan-pandangan mereka. Akhirnya mazhab tu hilang. Yang kekal sekarang ini adalah 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi. Kerana apa? Kerana ramai ulama yang bermazhab dengan mazhab tersebut. Dan ramai ulama yang menulis kaedah-kaedah mazhab tersebut. Ramai ulama yang berkhidmat kepada mazhab tersebut. Termasuklah mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i yang diamalkan di dalam negara kita adalah mazhab mu'tabar yang diamalkan berkurung-kurung lamanya dan beribu-ribu ulama-ulama besar bersama dengan mazhab Syafi'i dan sebahagiannya martabatnya hampir sama dengan mazhab dengan Imam Syafi'i sendiri. Tetapi oleh kerana ijtihad mereka sama dengan ijtihad Imam Syafi'i, maka dimasukkan mereka dalam kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam negara kita, kita mengambil pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik, cuma dalam masa yang sama kita meraihkan perbezaan pandangan ulama. Kita meraihkan perbezaan pandangan ulama. Jadi sebenarnya
Antara perkara yang penting untuk kita menyatukan rakyat adalah kita memilih satu mazhab. Kalau kita memilih banyak mazhab, jadi bermasalah. Kita memilih banyak mazhab. Isteri yang suami bermazhab mazhab Syafi'i. Isteri yang pertama bermazhab dengan mazhab Hanafi. Isteri yang kedua mazhab Maliki. Isteri yang ketiga, Masya Allah, kan jadi masalah begitu. Jadi untuk kita mengelak daripada berlaku perpecahan, maka kita memilih satu mazhab. Tetapi dalam masa yang sama, di tempat kita apa yang dipegang adalah, walaupun kita memilih pandangan mazhab Imam Syafi'i untuk diamalkan, tetapi dalam masa yang sama kita meraihkan pandangan mazhab-mazhab yang lain. Dan dalam situasi-situasi tertentu kita memilih pandangan mazhab yang lain. Jadi kita tidak ta'assub kepada mazhab Syafi'i semata-mata. Kita meraihkan pandangan mazhab yang lain, dan dalam hal-hal tertentu kita memilih pandangan mazhab yang lain untuk diamalkan. Jadi kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, tetapi kita kita menerima perbezaan pandangan. Dalam hal-hal tertentu kita beramal juga dengan pandangan mazhab yang lain. Sebagai contoh, antara pandangan mazhab yang lain yang diamalkan di dalam negara kita adalah mengeluarkan zakat fitrah dengan duit. Okey, mengeluarkan zakat fitrah dengan duit itu bukan pandangan mazhab Syafi'i. Itu adalah pandangan mazhab Hanafi. Kerana mazhab Imam Syafi'i bukan mazhab Imam Syafi'i sahaja, bahkan majoriti ulama tidak membenarkan mengeluarkan zakat fitrah dengan duit. Tetapi fatwa yang difatwakan di tempat kita oleh Jabatan Mufti adalah sah mengeluarkan zakat fitrah dengan duit. Itu kita mengambil pandangan mazhab adalah pandangan mazhab Hanafi. Tetapi dalam apa jua pandangan apatah lagi yang melibatkan pemerintahan, mesti kita kena mengikut Jabatan Mufti negeri setiap negeri masing-masing. Tidak boleh, saya ingin mengambil pandangan mazhab-mazhab tapi kita tidak mengetahui. Tak boleh, mesti kita kena tahu. Kita buat contoh. Ni kadang-kadang punca daripada tidak melalui disiplin ilmu, akhirnya membawa kepada suatu musibah yang besar. Sebagai contoh, kita di tempat kita mazhab Imam Syafi'i, antara rukun nikah bagi mazhab Imam Syafi'i, pengantin lelaki, pengantin perempuan, lepas tu wali, lepas tu 2 orang saksi lelaki. Okey, mesti kena ada. Baik, mazhab Hanafi dia tidak mensyaratkan wali, yang penting ada saksi. Dalam mazhab Hanafi boleh perempuan mengahwinkan dirinya sendiri kepada seorang lelaki, tetapi kena ada 2 orang saksi. Baik, kena ada 2 orang saksi. Jadi adakah boleh kita mengambil pandangan ini di tempat kita? Okey, kita oleh kerana kita terikat dengan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan negeri masing-masing, maka tidak boleh kita mengambil pandangan ini. Mesti kita kena mengikut apa yang telah digariskan oleh tempat ataupun kerajaan negeri. Mesti kita kena berkahwin melalui wali. Sama juga di sana ada pandangan ulama mengatakan tidak perlu kepada saksi, cukup wali sahaja. Kita pergi berjumpa dengan ayah perempuan, kita bagi tahu kahwinkan anak awak kepada saya, lalu ayah perempuan kata saya kahwinkan, sah dah walaupun tidak ada saksi. Jangan juga tidak boleh. Jadi dalam hal ini mesti kita kena berkahwin dengan saksi dan mesti kena melalui melalui wali perempuan, kerana itu adalah mazhab Syafi'i dan itu juga adalah pandangan yang ditetapkan oleh pemerintah di tempat kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ada soalan, jadi kita jawab soalan dulu. Jadi sebelum daripada kita jawab soalan, kita buat sedikit kesimpulan. Kita buat sedikit kesimpulan daripada perbincangan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menyebut, ni kesimpulan daripada apa yang kita bincang. Rasulullah pernah menyebut bahawasanya orang yang ingin menyelamatkan dirinya daripada kesesatan mesti dia berpegang teguh kepada 2 perkara. Yang pertamanya Quran, yang keduanya hadis. Namun bukan semua orang mampu memahami Quran dan hadis. Maka perlu kepada ulama-ulama yang memahami Quran dan hadis. Baik. Jadi dalam kita berpegang kepada hukum fiqh, mesti kita kena mengikut dan kita mengambil pandangan ulama-ulama mujtahid.
Okey, di tempat kita mazhab yang diamalkan adalah mazhab Syafi'i, maka mesti kita kena mengambil hukum hakam tersebut daripada pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam masa yang sama kita meraihkan pandangan mazhab mu'tabar yang lain. Bahkan di tempat kita sendiri walaupun beramal dengan mazhab Imam Syafi'i, tetapi kita tetap juga mengambil pandangan mazhab-mazhab yang lain. Jadi kita mengharapkan apa yang kita bincang saat ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Cuba kita jawab soalan yang diajukan. Soalan, jika seorang wanita diceraikan suaminya, iddahnya adalah 3 kali suci, tetapi bagaimana pula wanita tersebut sudah menopause? Adakah boleh kita berpandukan dengan hanya 3 bulan seperti 3 kali suci? Okay. Jadi perempuan yang dicerai oleh suami tadi, kita bagi tahu iddahnya 3 kali suci. Dia nak kata suci mesti kena ada haid di celah-celahnya. Tapi kalau dah 60 umur, 70 umur tak ada haid dah. Kalau kita kata 3 kali suci sampai ke mati tak habis iddah dia. Okey. Dia iddah perempuan yang dicerai oleh suami, dia ada 3. Dia ada 3 iddah perempuan dicerai oleh suami. Yang pertamanya perempuan yang mengandung. Yang keduanya perempuan yang datang haid. Yang ketiganya perempuan yang telah putus haid, yang menopause yang ketiga. Okey, iddah dia berbeza. Kalau iddah perempuan yang masih lagi datang haid 3 kali suci. Andai kata contoh suami dia cerai ketika dia suci. Baik, datang haid 1 suci. Suci pula datang haid 2 kali suci. Suci pula datang haid, maka habislah iddahnya 3 kali suci. Kerana suami dia cerai dalam suci. Kalau suami dia cerai dalam haid, haram, berdosa, talak bid'i. Tapi pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab, jatuh talak tersebut, berlaku talak. Berdosa, suami dia berdosa. Suami yang cerai isteri dalam haid berdosa, haram. Tapi talak jatuh. Okey, suami dia cerai dalam haid, berdosa, haram. Tapi tetap berlaku talak. Lepas tu dia pun suci, datang haid baru kira 1 suci. Lepas tu suci, datang haid 2 kali suci. Suci, datang haid 3 kali suci. Baik, itu bagi perempuan yang datang haid. Tapi kalau perempuan umur 70 bercerai dengan suami, haid lama dah tak ada, maka bukan 3 kali suci. Kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Perempuan yang telah menopause, apabila dia dicerai oleh suami, maka iddahnya adalah 3 bulan, bukanlah 3 kali suci. Okey, perempuan yang habis dah haid dia, iddah dia adalah 3 bulan dengan pengiraan bulan Islam. Baik, satu lagi adalah perempuan yang mengandung. Perempuan yang mengandung bukan 3 bulan, bukan 3 kali suci. Bahkan perempuan yang mengandung, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Perempuan yang mengandung apabila dicerai oleh suami dia, iddahnya adalah apabila dia bersalin. Baik. Jadi jawapan kepada soalan ini, memang perlu dia kena kira 3 kali suci, 3 bulan, kerana dia tidak ada haid, dan 3 bulan ini adalah mengikut perkiraan bulan Islam. Jadi kita rasa di sini dulu pertemuan kita pada pagi yang mulia ini. Kita mengharapkan pertemuan kita ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. وفقنا لما تحبه وترضاه وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.